Alan, terima kasih. Baiklah, Puncak Borneo bakal dilengkapi teknologi 4G. Itu antara tumpuan laporan dari Sarawak. Kita bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Nolela. Salam hormat dan salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan menyasarkan untuk menaik taraf 81 menara telekomunikasi di kawasan Puncak Borneo dengan teknologi 4G tahun ini. Timbalan Menteri Perusahaan, Pelandangan dan Komuniti Datuk Willy Mongin berkata, ia bagi memastikan seluruh kawasan yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi itu dilengkapi dengan prasarana komunikasi terkini. Sekiranya semua kawasan ini di kawasan Puncak Borneo telah diliputi dengan menara-menara telekomunikasi ini, kita akan mencapai lebih kurang 98% coverage. Tetapi ia juga bergantung kepada topologi ataupun bentuk muka bumi. Datuk Willy bercakap kepada media selepas program Malaysia Prihatin di Pusat Latihan Polis Sarawak, Padawan hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan segala projek pembangunan di kawasan tersebut berjalan lancar setakat ini dengan kerjasama padu antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak memberi perhatian serius terhadap isu masalah mental dalam kalangan masyarakat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini susulan 3 kes terjun dan bunuh diri di Kuching tahun ini dipercayai berpunca daripada tekanan dan kemurungan. Jelasnya, pihak kementerian menerusi Majlis Pembangunan Sosial Sarawak akan mempergiat program advokasi dan aktiviti kesedaran kesihatan mental bagi membantu golongan yang menghadapi tekanan perasaan. Datuk Seri Fatimah berkata, Jabatan Kebajikan juga mempunyai perkhidmatan kaunseling bagi membantu mereka yang menghadapi masalah berkenaan. Kita ingin nak maklumkan kepada pemimpin di akar umbi, kepada ibu bapa, kepada individu bahawa sebenarnya ada persatuan, ada helpline yang disediakan di Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan, di Jabatan Wanita ada helpline dan juga helpline yang disediakan bukan saja di 2 buah jabatan ini tetapi juga oleh NGO. There is help available. Beliau ditemui RTM selepas perasmian program Cakna Komuniti Titipan Budi Seikhlas Hati bersempena ulang tahun RTM ke-75 di RTM Kuching. Mengulas mengenai pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 untuk golongan gelandangan, Datuk Seri Fatimah berkata pihaknya akan berusaha mendaftarkan golongan itu terutama mereka yang tinggal di pusat transit gelandangan. Ini bagi membantu golongan tersebut agar tidak ketinggalan menerima vaksin COVID-19. Baik, terdahulu berucap merasmikan program Cakna Komuniti, Datuk Seri Fatimah berkata Jabatan Penyiaran Sarawak perlu kekalkan kredibiliti sebagai medium penyiar berita semasa yang sahih, khususnya ketika negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Jelasnya, ini selari dengan usia RTM ke-75 tahun yang sehingga kini terus memainkan peranan penting dan menjadi pilihan masyarakat mendapatkan pelbagai maklumat yang sahih. Datuk Seri Fatimah berkata RTM masih relevan kerana ia menyebarkan perkembangan terkini, dasar-dasar serta bantuan kerajaan supaya rakyat tidak ketinggalan dalam menerima bantuan yang disediakan. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kejuruteraan TV, Narjihan Yahya berkata, program Cakna Anjuran Seksyen Radio RTM Kuching melibatkan saluran Sarawak FM, YFM dan Red FM antara lain bertujuan membantu golongan yang memerlukan. Antara pengisian program tersebut ialah penyerahan sumbangan berupa pakaian dan pengagihan makanan kepada anak-anak yatim, pesara RTM, artis veteran, Persatuan Orang Buta Sarawak serta golongan kurang berkemampuan yang berlangsung sepanjang bulan Ramadan. Program itu turut melibatkan 6 stesen radio kawasan iaitu Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM. Turut disampaikan dalam majlis ini 20 kerusi roda sumbangan Sarawak Energi Berhad, bantuan bakul makanan, sumbangan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan sumbangan bantuan kebajikan kepada 8 penerima. Baik, saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, program strategi